Salam geng, racun kali ni kembali lagi kita ke dalam segmen gaming test. Kita akan PUBG menggunakan smartphone Redmi terbaru untuk kelas pertengahan. Kita ada Redmi Note 11 Pro 5G. Kalau spec on paper tu boleh kata phone ni paling berkuasa lah untuk siri Redmi Note 11. So kita nak tengok sikit lah kan power dia tu tahap mana. Since last time dekat Redmi Note 11S ada beberapa isu yang saya jumpa dari segi button kurang respon dan juga ada multi-touch issue yang kadang-kadang agak mengganggu. So, kalau dekat Redmi Note 11 Pro 5G ni macam mana pula? Kalau korang dah ready, korang dah tak sabar nak tahu, jom kita mulakan racun PUBG non-stop sekarang. Kita dah pun masuk dekat dalam lobby sekarang. Saya akan teruskan penderaan PUBG dekat Redmi Note 11 Pro 5G, which is ini adalah version yang paling berkuasa lah dalam siri Redmi Note 11 ni. Sebelum kita mula, jom kita tengok dulu setting kewajipan. First kali untuk bateri dah penuh 100%. Gaming test ni saya akan pakai data lah, bukan wifi. Untuk brightness, saya dah setkan yang paling tinggi dan auto brightness macam korang nampak, saya juga ada off kan. Yang mana untuk keterangan screen phone ni memang paling tinggi lah berbanding Redmi Note 11 series yang lain. Dia boleh cecah sampai 1200 nit. Untuk setting lain dekat sini yang mana tak guna, yang tak perlu tu, saya dah pun off kan. Next, saya akan buang dulu segala recent app, just nak tinggalkan PUBG Mobile saja. Untuk pengetahuan korang kan, untuk version Redmi Note 11 Pro 5G ni version yang 8GB RAM, dan kalau campur dengan virtual RAM tu boleh cecah sampai 11GB lah dia punya RAM tu kan. Okay, tak apa. So next, apa lagi yang saya akan tunjuk dulu? Macam biasalah, macam korang tahu, phone ni dipakai MIUI 13 yang paling latest. So dia ada game turbo yang mana interface dia macam Redmi Note 11S juga. Dia dah lain kat sini, korang nampak. Tapi features yang ada dalam ni masih sama lah. Contoh macam ada screen recording, do not disturb, voice changer pun ada dekat sini kan. Banyaklah fungsi yang akan memudahkan sesi gaming korang. So saya akan tekan balik voice changer, korang boleh tukar apa yang korang nak. Nak screen recording pun ada. Dan satu hal, saya akan buat gaming test ni macam Redmi Note 11S juga. Saya akan settingkan mode dia tu kepada performance. Saya akan tekan, kita akan pilih performance. Kita akan tengoklah macam mana suhu dia nanti kan. Biasanya kalau onkan performance, suhu akan meningkat dan bateri akan cepat drain. Kita akan tengok nanti macam mana. Ok, so macam mana pula dari segi grafik? Redmi Note 11 Pro 5G ni dikuasakan dengan chipset Snapdragon, bukan MediaTek. Tapi chipset Snapdragon dia pakai tu Qualcomm Snapdragon tu dalam kategori mid-range lah. Walaupun mid-range, tapi boleh kata hampir-hampir ke flagship sebab dia pakai dia punya binaan tu 6nm. Dekat sini dia pakai chipset Qualcomm Snapdragon 695. So highest grafik dekat sini sayangnya just support macam Redmi Note 11S juga. Smooth Ultra untuk paling tinggi, dan kalau korang nak naikkan grafik dia tu, korang mendapat hanya HDR saja. HDR tak support, so kita akan pakai saja Smooth Ultra untuk dapatkan performance ataupun pergerakan yang lebih smooth. Untuk audio dekat sini tak dapat Ultra. So kalau semuanya dah ready kan, kita akan buat apa sekarang? Saya akan pilih map, saya perasan ada macam theme baru, so kita akan pakai ni je, alright. So kalau korang dah bersedia, kita akan cabut port USB-C di bahagian bawah ni. Kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Kita dah pun ada dekat Spawn Island. So far dia masuk bagi saya macam biasa, agak laju. Dekat sini masih ok, masih stabil. Kalau kita tengok dia punya bacaan FPS tu dekat sini, yes, dia boleh capai lah 40 FPS. So apa yang menarik pasal phone ni, special features dia, first kali dia punya screen tu memang cantik lah sebab dia pakai AMOLED, screen pula terang kan. Dan kalau part yang saya suka dekat phone ni, dia punya rekaan phone jenis berkotak, jenis flat tu memang sedap pegang. Cuma kekurangan dia tu agak berat lah. Dia punya berat tu lebih kurang dalam 200 lebih gram. Memang agak berat. Tapi kita akan tengok nanti macam mana. Kalau kita pakai gyro pun sedap, no problem. Untuk speaker, dia support stereo speaker by Dolby Atmos. Sekarang ni saya dah setkan speaker yang paling tinggi. Kejap lagi kita akan try dengan bunyi dia tau. Dan phone ni juga geng, dia terbina liquid cooling technology. Untuk bateri, standard lah 5000 mAh. So dalam video gaming test ni, saya akan try buat macam Redmi Note 11S juga. Dalam 2 jam sajalah saya akan gaming. First game tu kita akan on aircon, dan kedua kita akan offkan aircon. So jom kita tengoklah apa yang berlaku nanti. Saya akan inform dekat korang sekejap lagi. Kita akan landing dekat school sekarang. So far macam tak banyak player dekat sini, just nice. Kejap lagi kita akan drop tempat banyak player. Dekat sini memang terbaik lah, tak ada masalah, memang smooth sahaja. Kita akan cari weapon dulu sebelum kita test benda lain. So far untuk button ni saya terasa memang sangat-sangat responsif macam korang nampak. Dan untuk dia punya touch sampling rate tu 360Hz, which is lebih tinggi kalau kita comparekan dengan Redmi Note 11S, hanyalah 180Hz. Untuk refresh rate dekat sini dia support 120Hz. So far untuk gyro macam korang nampak, boleh kata nice, memang smooth, tak ada delay. So tak apa, lepas ni saya akan inform lah sebarang isu lagi. Kita layan dulu, saya perasan ada enemy sekarang.
So far yang untuk 30 minit awal dalam keadaan aircon terpasang ni sekali terasa sangat-sangat lancar. Saya tak mengalami sebarang isu yang pelik-pelik macam yang saya alami dekat Redmi Note 11S before ni. So ada macam enemy, sekejap. Dari segi button pun boleh kata responsif. Dari segi button pun responsif, gyro pun ok. Saya tak menghadapi sebarang isu multi-touch problem ke, ghost touch issue ke, tak ada. Touch pun responsif. So kita akan cuba teruskan dan kita akan tunggu lagi sejam macam mana kan. Nampaknya geng, sekarang ni saya dah pun PUBG lebih kurang 1 jam 5 minit tanpa henti dalam keadaan aircon terpasang dan kita masih menggunakan setting grafik yang sama lah, Smooth Ultra 40fps. Untuk bateri sekarang tinggal 87%. Untuk bacaan suhu di bahagian hadapan ni kita akan cuba tengok dalam keadaan aircon terpasang boleh pergi sampai 33 darjah Celsius sahaja paling tinggi. Di bahagian belakang kita akan cuba tengok dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 32 darjah Celsius sahaja. So saya akan cuba masuk dalam game dulu. Lepas ni saya akan bagi tahu segi prestasi pula macam mana. Bercakap dari segi prestasi, dekat sini saya terasa kalau Redmi Note 11 Pro 5G yang pakai chipset Qualcomm Snapdragon 695 ni, jauh lah perbezaan ni kalau kita bandingkan dengan Redmi Note 11S yang pakai MediaTek Helio G96. Dari segi dia punya smooth kan, dia punya FPS stabil dan tak ada mengalami sebarang isu macam yang saya alami dekat Redmi Note 11S tu. Dari segi dia punya multi-touch kan, dari segi dia punya macam touch tak berapa nak responsif. Dekat Redmi Note 11 Pro 5G ni memang segalanya terasa sangat-sangat awesome. Untuk FPS dia macam yang korang nampak memang sangat-sangat stabil. Tiba-tiba boleh cecah 60 FPS ni agak rare. Tapi memang saya terasa lain macam lah. Sepatutnya dia boleh dapat dekat sini 40, tapi kenapa dia cecah 60 ni lain macam. Mungkin ada bug dekat game turbo. Sekejap balik enemy kill, kita kena relax dulu, santai. Tapi memang untuk FPS memang saya terasa sangat-sangat stabil. Saya tak mengalami sebarang isu yang pelik-pelik. Even saya drop tempat banyak player macam dekat bootcamp tadi pun memang tak terasa lagging ataupun stuttering ataupun stuck beberapa second. Memang nice lah. So sekarang ni untuk sesi kedua ni macam biasa saya akan offkan aircon dan kita akan tengok macam mana. Untuk setting masih sama, jom kita layan dulu. Finally, nampaknya kita dah pun berjaya PUBG non-stop lebih kurang 2 jam 11 minit. Yang mana untuk sesi kedua ni macam yang korang tahulah saya offkan aircon. Saya sendiri pun memang dah terasa agak berpeluh-peluh lah ni. Tapi tak apa, untuk uji prestasi no hal untuk korang juga kan. So untuk bacaan bateri sekarang tinggal 62%. Untuk bacaan suhu di bahagian hadapan kita akan cuba tengok yang mana dalam keadaan aircon kita off ni memang saya terasa agak panas. Korang nampak lah boleh cecah 43 darjah Celsius.
Untuk bahagian belakang kita akan cek juga. Dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 42 darjah Celsius sahaja. Yang mana saya perasan dekat sini bila suhu cecah sampai 43 memang ada terasa macam FPS dia tu agak drop sikit. Tapi belum sampai tahap stuttering ataupun start beberapa second guys. Untuk bacaan FPS kita akan cuba tengok dekat sini. Ya, dia boleh dapat max 40 lah untuk setting Smooth Ultra. Tadi sampai 60 FPS tu maybe bug dekat game Turbo ni lah kan. Untuk isu lain memang saya tak jumpa langsung macam ni. Kita down gang. Overall bagi saya performance dia memang lebih baik, lebih better daripada Redmi Note 11S yang pakai chipset MediaTek Helio G96. Sorry gang, agak bising tadi, korang mesti tak berapa nak dengar saya cakap. So saya ada dekat lobby sekarang. So far untuk isu yang saya hadapi dekat Redmi Note 11S, macam dia punya touch tak berapa nak respons, macam ada isu macam multi-touch. Untuk Redmi Note 11 Pro 5G ni memang saya tak mengalami langsung semua isu tu. So far memang terbaik. Dia punya ghost touch apa semua memang tak ada, multi-touch pun ok kan, touch pun responsif. 360Hz touch assembly rate tu memang sangat-sangat membantu lah bagi saya kan. So rasanya tak ada apa yang berlaku dekat phone ni, memang terbaik. So rasanya itu saja kan kita punya gaming test untuk Redmi Note 11 Pro 5G. Overall bagi saya kan, kalau PUBG guna Redmi Note 11 Pro 5G ni memang boleh kata agak berbaloi dan agak memuaskan untuk kelas mid range. Dia punya FPS boleh kata stabil, suhu pun ok, bateri pun boleh kata jimat lah berbanding Redmi Note 11S. Cuma kalau kita tengok dari segi harga yang ditawarkan dekat phone ni, rasanya korang boleh share ataupun korang boleh dapatkan phone-phone lain yang pakai chip flagship untuk dapatkan kepuasan ketika PUBG. So geng, cuba korang komen apa pandangan korang. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.